Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, duit dah ada. Wih, ni adik-adik mesti suka ni kan. Cantik lah. Comel ni adik aku mesti suka. Ni adik Suraya pun mesti suka ni. Tapi, macam mana nak kira ni? Okey. Macam mana ni? Hai, boleh saya bantu? Assalamualaikum bang. Bang, abang jaga Danny bang eh? Ya, saya. Okey bang, saya sebenarnya ada hajat sikit lah. Okey. Memang hajat saya nak beli mainan untuk adik-adik saya kat rumah. Okey. Biasalah kan, sekarang ni kan waktu kat rumah aja. Jadi penting ni lah kalau ada mainan untuk diorang ni. Betul. Tapi masalah saya sekarang ni bang, saya sebenarnya tak pandai nak tengok harga. Lagi satu, duit ni saya ada tapi banyak mana saya nak bagi kat abang saya tak tahu macam mana. Okey, maknanya adik ni tak pandai lagi nak menyebut nilai wang dengan betul. Maafkan saya kira bang. Tak pandai lagi nak kira wang. Betul. Okey, jangan risau. Nanti saya akan ajarkan. Okey. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Di jam kedua ini kita akan sama-sama belajar mengenai subjek literasi dan numerasi darab wang bersama dengan Cikgu Rizwan di studio. Cikgu, selamat berkenalan, selamat datang ke Mahir. Cikgu ke yang jaga kedai tadi? Ya, saya. Okey, baik cikgu. Apa kata sekarang ni kita berkenalan dulu dengan cikgu. Silakan kenalkan diri cikgu pada penonton di rumah. Silakan. Okey. Nama cikgu Wan Muhammad Khairul Rizwan bin Wan Muda. Okey, dari Sekolah Kebangsaan Bukit Anak Dara, Kemaman, Terengganu. Terengganu juga. Terengganu. Soalan yang samalah. Kerupuk lekor ada tak untuk saya? Ada. Baik. Itu yang kita nak dengar. Okey cikgu, sebelum kita teruskan, macam biasalah kita kena sentiasa patuhi SOP dan undang-undang yang sedia ada. Jadi cikgu, kat sini ada je pengurusi kuman. Silakan terlebih dahulu. Okey. Baik. Okey, kita masuk. Okey, ikan juga. Dan sekarang ni cikgu kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baru dah selamat, selesa. Jom kita teruskan. Jadi, tadi kita dah tengok-tengok kan Encik Irfan pun ada masalah untuk menggunakan duit, menyebut harga. Jadi, apa yang kita akan belajar hari ini cikgu? Okey, sebelum cikgu terang pada apa yang cikgu ajar, seloknya cikgu terang tentang plan. Okey, silakan. Okey, apakah itu plan? Okey, ia adalah satu program literasi dan numerasi sekolah rendah yang telah diberikan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh kepada murid tahun 2 dan tahun 3. Objektifnya adalah untuk meningkatkan tahap literasi dan numerasi dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik. 3 subjek kan? 3 subjek. Okey, baik. Dia juga memastikan murid tahun 2 dan tahun 3 menguasai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya TP3. TV3. Okey. Okey. Ia juga boleh meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang berfokus dan berbeza. Lepas ni kita akan buat. Kita akan buat. Boleh? Jadi itulah plannya cikgu. Ini plan. Tapi untuk topik hari ini, yang pertama kita akan belajar cara bertutur, berkomunikasi dengan nilai wang. Yang kedua, kita akan belajar cara membina ayat matematik berdasarkan situasi. Tadi bahasa Melayu, sekarang matematik pula. Kemudian kita gabungkan, lepas kita dah pandai literasi, dah pandai menyebut, dah pandai membina ayat. Kemudian kita selesaikan masalah darab wang. Kita akan mengira. Itu yang topik kita. Topik yang terakhir kita darab wang. Darab wang. Itulah apa yang kita akan belajar hari ini. Ya, betul. Okey, baiklah. Terlebih dahulu cikgu, Irfan nampak kat sini kita ada barang-barang ni. Mungkin cikgu bercerita sikit tentang apa lagi yang kita akan kupaskan untuk hari ini cikgu. Okey. Jadi untuk barang pada depan ni, nanti cikgu akan tunjukkan selepas ni. Baik. Ada aktiviti untuk aktiviti Irfan. selepas ini. Sekarang kita lihat dulu cikgu. Ya, betul. Baik. Kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
kembali bersama kita di kuis matematik peringkat kebangsaan. Nampak tak? Sekarang ni kita punya set macam pertandingan kuis. Saya lawan dengan cikgu ke macam mana ni kan? Tapi cikgu sekarang ni apa pula yang kita akan lakukan ni sebenarnya? Okey. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey. Yang pertama kita nak belajar tadi bertutur. Nilai wang dalam sebutan. Okey, dekat whiteboard ni kita dah letakkan sejumlah wang. Okey, yang atas sekali Irfan boleh nampak kan? Okey, ada perkataan dan nombor. Baik. Ini yang kita sebut, kita ajar kepada murid-murid di rumah ataupun di sekolah. Okey, kita sebut RM12. Tapi bila kita sebut RM12, kita nak biasakan RM untuk dalam penulisan mesti ada RM. RM tu kena ada. RM wajib ada kalau tajuk wang. Jangan tertinggal. Bezanya 12 adalah nombor. Kalau RM adalah nilai wang. Itu contoh yang pertama. RM RM12 ataupun kita hanya sebut RM12. Ringgit itu dah memasuk pada nilai wang. Faham? Okey, cuba Ifan tengok yang nombor 2. Boleh Ifan cuba? RM RM30, Okey. 50 sen. Okey, Betul. betul. Betul ke salah cikgu? Betul. Betul. RM30, 50 sen. Betul. Tetapi perasan tak dalam penulisan kena ada RM dan juga titik dia. Ringgit, titik ni masuk ringgit. Kadang-kadang murid ni titik tu dia tulis koma. Oh, salah ke? Salah lah, koma. Koma dia syarat mesti ada titik yang bermaksud nilai ringgit. Kalau belakang titik itu maksudnya sen lah. Sen. Kalau dalam penulisan nanti kita tunjuk. Boleh. Kita tengok contoh yang kedua. RM52, 20 sen. Jelas. Jadi bila kita sebut nombor yang kita main dengan murid kat sekolah, kita sebutkan nombor. Kita sebutkan nombor, kemudian dia pun cari sebutan yang betul dengan apa yang kita sebut. Dia cari nombor. Wah, bila dia tunjuk itu betul, mungkin itu markah untuk dia. Ada markah. Dia seronok. Kadang-kadang murid kita sebut bila kita suruh tulis, dia menulis pun kadang-kadang biasalah cuai 3 terbalik. Betul. Nombor pun confuse lagi. Jadi bila kita ada buat aktiviti macam ni, dia pun rasa seronok dan teruja. Saya pun seronok sekarang ni cikgu. Okey, last kali Ivan. Cuba sebut. RM RM73, 10 sen. Ya, betul. Macam tu sebut. Kalau kita pergi kedai, ni harga dia dah ada kan. RM RM2, 50 sen. Kedai pun tahu. Kalau kadang-kadang kita terlepas untuk kita baca nilai wang tu. Kadang-kadang kita baca nombor saja. Tapi salah cikgu kan? Kalau dalam segi bahasa memang salah lah. Dalam segi pelajaran, RM70, 30 sen. Kadang 73.10 sen. Poin tu dia tukar. Dan kalau kita tajuk ringgit ataupun topik ringgit, mesti ada ringgit. Itu kemahiran kita berkomunikasi dan bertutur. Sebutan nilai wang. Baik. Okey, seterusnya kita akan tengok cara ejaan dia. Cara ejaan pula. Jadi Irfan, cikgu minta bantuan Irfan cari padanan yang betul dengan nilai yang ada di depan. Baik. Ejaan dia kita tengok. Kita tengok yang pertama dulu cikgu. Yang pertama dulu. Yang pertama adik-adik semua dia punya nilai dan mata wang dia RM12. Okey, jadi Abang Irfan akan cari dekat sini. Okey. Agak-agaknya adik-adik semua betul ke tak ni apa yang Abang Irfan pegang ni kan? Kalau tu Irfan letak dulu cikgu Okey, letak dulu baik. RM12. Okey, kita letak dulu dekat sini. Okey, cikgu nak Irfan buat semua dulu ke ataupun cikgu nak satu-satu? Satu-satu. Okey, baik. Sebab kita nak jalan. Okey. Terima kasih Irfan. Daripada jawapan Irfan ni betul. Betul lah. Okey. Faham. Kira pandai. Daripada pandai sebut, kita pandai pula mencari ejaannya. Baik. Kita nampak 2 bila dah kita sebut 12. 12. Budak-budak dia tak pandai. Lepas 1 2 3 sampai 10 dia 11 pula. Jadi kita paksa kita ulang. Kita ulang balik. Okey. Okey. Jadi RM12. Okey. DUA 2 PEB LAS belas. RM12 dan yang terakhir adalah ringgit. Tengok ejaan dia RINGGIT ringgit. Jadi kita kena sebut dengan budak biar betul. Kadang-kadang ejaan dia ringgit. Ringgit. Ringgit pun boleh kadang-kadang jadi ikut juga lorak masing-masing. Jadi benda lain. Jadi kita kena biasakan. Tapi kadang-kadang murid yang lemah menulis, dia suka aktiviti macam ni lah. Memadamkan, mengisi tempat kosong. Baik. Okey, jelas Baik. Kalau Irfan eja RM12 dekat sini salah cikgu Okey, kalau tulis RM, ada yang tulis RM12. Okey, kita tak boleh nak kata salah. Sebab RM bermaksud ringgit Malaysia. Betul. Tapi kalau kita dari segi apa pembelajaran kita, ringgit pun dah cukup mewakili RM.
Maknanya kalau Ifan faham, maknanya kalau kita letak lagi RM dekat depan, ia akan menjadi redundant lah. Redundant. Maknanya. Kalau kita tak nak letak ringgit, kita boleh ringgit Malaysia 12. Okey. Betul. Faham. Jadi Maknanya cikgu, okey. Ifan ada soalan. Kadang-kadang kan bila kita sebut belas tu, ejaan dia mungkin jadi macam BLAS, belas. Tapi yang betulnya BELAS. 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 Bukan belas tau. Ya, belas. Okey. Okey. Jom kita cari jawapan yang nombor 2. Yang kedua. Okey, Ifan pilih dulu 30. RM. Okey, Dengar cikgu petang cikgu. RM30, 50 sen. Okey, sekejap Ifan cari Baik. Agak-agak adik dekat rumah, betul tak apa yang Abang Ifan pegang ni? Okey. RM30, 50 sen. Okey, tak apa, Ifan letak dulu, nanti cikgu akan betulkanlah kalau salah. Okey. Okey, kita letak dekat sini. Baik. Okey. Dan RM30, 50 sen dari segi ejaan tu kita nampak TITGA 3, PUPU LUH 10, 30. Kata kunci dah sama dah. Dah sama? 30 tu terus pada ringgit, RING GIT ringgit, RM30 pun dah betul. Okey. 50 sen. So sen tu tadi kita ada sen. Betul. Kan kita dah letak sen. Jadi 50 sen. So jawapan Pan betul. Betul. Okey. Yeah. Ifan ada soalan. Ya. Kalau Ifan letak 30.50 sen, macam mana tu? Bagus soalan tu. Kadang murid dia confuse, lepas tu dia biasa letak point kan. Betul. Salah jawapan tu. Salah, sebab kalau kita kedai 2.50 sen. Orang pun tak faham apa yang kita nak. Dia tak faham. Jadi kita tukarkan, kita biasakan dengan sebutan yang betul, murid dengar dan mencari jawapan yang betul. RM30. Ringgit tu titik kepada nilai 50 sen. Kita sebut jelas berulang-ulang supaya murid ini faham. Betul. Jangan kalau kita nak sebut yang salah 30.50 sen. Itu tajuk lain. Tajuk lain. Perpuluhan. Okey cikgu. Okey. Dari segi ejaan pula, salah tak kalau Ifan eja PULOH 10? Banyak kita jumpa kesilapan yang selalu kalau ikutkan ejaan dari segi bahasa salahlah. Salah. Tapi pernah bahasa zaman dahulu memang PULOH, tapi dia telah ditata bahasakan semula menjadi PUPU LUH 10. Jadi kita ikut bahasa sekarang. Puluh tu PUPU LUH 10. Okey, itu yang ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka kan. Jadi ejaannya sekarang PULUH 10. Okey, terus. Baik. Yang seterusnya, okey, cikgu boleh sebutkan dia punya nilai dia. RM RM52 20 sen. Baik. Kita cuba pula yang ni. Agak-agak adik semua dekat rumah, betul ke tidak apa yang Abang pegang sekarang ni? Okey. RM52 20 sen. Okey. Kita tengok. Baik. Okey. Okey. Jadi kalau kita dari segi semakan, kalau kita ada murid pair teaching atau berduaan ataupun bertiga dalam berkumpulan, kita minta orang datang. Okay. Murid datang. Kenapa murid datang. Dia tolong semak untuk kawan dia. Okey. Dia tolong tengok RM52. Dia sama-sama level lah. Sama-sama. Lepas tu dia je LIMA 5. Biasanya budak dia tengok 5 tu betul lah. Dia betul lah kan? Tapi kita tengok secara keseluruhan. PUPU LUH kita minta dia je balik. Baik. 10 DUA 2 ringgit RINGGIT Betul. 2 PUPU LUH 10 dan SEN sen. Jadi bila dia baca RM52 20 sen, so dia tengok sama, so dia tolong write betul. Okey. Biasa macam itulah kita buat aktiviti yang dekat kelas yang lemah ni, dia seronok. Bila dia ada pad, bila dia jadi cikgu, dia lagi rasa bangga. Rasa bangga kan? Maknanya dia dah kuasai dan dia ajar pula. Kadang-kadang kita trace dia, kita bagi soalan salah. Okey. Macam saya kat sekolah, kalau saya ada kawan nama Imran ke Syafiq ke Amir ke, saya panggil dia orang kat depan untuk tolong check dekat saya. Macam itulah pendidikan alam satu, kita nak collaboration dengan murid, bukan dengan cikgu. Cikgu kita dah biasa. Sekarang kita tolong minta murid yang tolong semak ke cikgu. Baik. Jadi nampak collaboration menarik tu kan. Dia pun balik cerita. Hari ni saya semak yang Abu punya. Pandai ke? Dah, saya dah boleh jadi cikgu. Dia pun lagi bersemangat nak belajar. Betul. Okey. Yang seterusnya. 7 RM, RM73 10 sen. Saya ulang, RM RM73 10 sen.
Okey. Adik-adik semua dekat tengah Ada bagi dua sekarang jawapan. ni ada dua. Yang belah kanan ni ke atau yang belah kiri ni? Cuba pilih. Dengar apa? Yang mana? Bagi Fan dengar yang kanan. Okey, jadi bagi Fan pilih yang kanan. Terima kasih adik-adik semua. Okey. Sekarang ni kita letakkan dulu betul ke tidak jawapan kita ni adik semua. Baik. Okey, cikgu. Silakan. Okey. Jadi bila kita tengok secara dalam tulisan, okey, daripada peta-kata ke depan TU2 JUH 7. Tadi tak ada 7. Jadi bila eja 7, oh 7. Nampak betul? Dia tahu 7 ejaan dia 7 PUP LUH 10 TITGA 3 73. Biasanya budak nampak 73, dia dah lain dah. Tapi kita suruh dia baca, mengeja. Ringgit. Dia sebut. Dia tak mengeja, dia sebut ringgit. Okey, betul? Sebutan betul? 10. Okey, betul? Sen. Jadi kita nak dia sebut balik. RM70, RM73, 10 sen. Kadang-kadang kita tulis tulisan, nombor kita buang. Okey. Nombor kita buang, dia pula cari. Mana jawapan dia? Kita silangkan dia. Kita silangkan. Tadi kan Baik. kita cari perkataan, sekarang kita cari nombor. Tengok dia dah menguasai belum kemahiran menulis dan bertutur tadi. Baik. Yang ni bertutur, yang ni menulis. Okey, betul-betul dah menulis. Okey, cikgu, Ifah ada soalan. Okey, boleh. Kalaulah pelajar tu atau murid tu tulis RM73 10 sen. Betul ke salah, cikgu? Okey, betul. Kebiasaan memang selalu jumpa jugalah. Dia nak cepat. Betul. Dia tulis 7, kita suruh eja. 9, bila 9 perkataan yang panjang, dia tulis 9. Dia malas nak menulis 9 tu. Itu salah. Bila tulis dalam perkataan, semua nombor mestilah dieja dalam perkataan. Tadi 10 tulis 1 kan, 10. Salah. Jadi kita kena latihkan mereka menulis penuh. Memang murid. Bila kena 9, dia 9. Kadang-kadang 9 short pun ada. Betul. Betul, itu nombor. Jadi kita kena uji. Kadang-kadang kita kena tegas. Betul. Jangan cuai di sini. Nanti dalam pembiasaan ke ada kuis ke, kita akan buat kesilapan. Baik. Contohnya adik-adik semua kan, kalau kita harganya RM73.99, kita boleh tulis RM73.99, betul tak, cikgu? 99 sen. Sebab 9 adalah, kalau ikutkan lepas sen, 99 sen. Dia tulis penuh lah, cikgu. Jadi adik-adik semua boleh kata apa, mempelajari, menguasai lagi topik ini. Tapi sekarang ni cikgu, kita berehat dulu boleh? Betul. Kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syam dan rancangan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu 1K kita di studio. Cikgu, tadi kita dah belajar cara untuk bertutur dan juga cara untuk kita menulis dengan betul. Jadi betul. Sekarang ni apa pula kita akan belajar? Okey. Segmen seterusnya kita akan belajar cara membina ayat matematik berdasarkan topik wang kita. Baik. Membina ayat matematik. Jadi sebelum itu kita akan buat satu situasi lah. Situasi? Tunjuk kat situasi, okey? Okey, boleh. Okey. Ini contoh yang pertama. Okey, kita ada wang contoh RM1. Betul. Okey, cikgu baca situasi. Silakan. Ali mempunyai 3 keping RM1. Cikgu ulang balik. Baik. Ali mempunyai 3 keping RM1. Ifam, daripada pertuturan cikgu, Ifam faham tak? Macam mana nak buat ayat matematik? Macam mana? Maknanya Ali sekarang dia ada 3 keping duit. Lah. 3 keping RM1. Okey. Dekat meja Ifam, cikgu dah sediakan kad jawapan. Ifam boleh pilih mana yang Ifam rasa sesuai dan betul dengan jawapan ini. Okey. Baik. Macam biasa kita masuk dalam pertandingan kuis peringkat kebangsaan. Okey. Sekarang ni Ali mempunyai 3 keping RM1. Ifam yang ni, cikgu? Ya, tepat sekali. 3 Tiga. keping RM1. Betul. Dan operasi kita adalah darab.
So, ayat matematik itu tetapi tidak lengkap sebab belum ada jawapan. Belum ada jawapan. Tapi itulah ayat matematik kita nak. Okey. Jadi letak kat sini. Okey. Kita akan mengira jawapannya ke cikgu? Nanti kita akan belajar darab Alamak. wang. Itu yang topik kita. Okey, baik. Kita akan belajar berdarab pula. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Siti mempunyai 4 keping RM20. Okey. Siti mempunyai 4 keping RM20. Kaya Siti ni. Banyak duit dia. Yeah. Okey, jadi kau kena cari Yes. 4 keping. Kata kunci 4 keping. Budak pun dengar. Murid pun dengar. 4. 4. Okey, ada nampak nombor 4. Okey, ada. Okey. Dan nilai yang nak kita guna adalah RM20. 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 Jadi inilah kad yang patutnya. Okey. Itulah ayat matematik. Boleh Irfan sebut? Boleh. 4 darab RM20. Okey, Tampak. Tampal dahulu. Habislah kita nak kena jawab soalan ni nanti. Nanti kita kira pula. Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Boleh cikgu pergi? Silakan. Okey. Boleh. Okey. Kat situasi yang seterusnya. Harga sebiji bola ialah RM20. Hitung harga bagi 5 biji bola. Alamak, macam lain sikit lah ayat dia kali ni. Kita tadi arah yang lemah slow-slow Okey, kan. okey. Kita naikkan sikit lah. Baik. Harga sebiji bola Harga satu bola. RM20. Okey. Tapi hitung harga bagi 5 biji bola. Maknanya cikgu kita nak beli 5 biji bola. Ya. Macam tadilah. Yang Irfan nak beli. Betul. Tapi nak beli untuk adik, untuk abang, untuk kakak. Untuk jiran pun. Untuk jiran pun boleh. 4 orang. Macam mana kita nak operasi apa yang Irfan nak guna? Okey. Ini yang kita nak belajar ayat baik. matematik. Okey, silakan. Okey. 4 cikgu tadi? Ya. 5. Okey, 5. 3, 2, yang ni. 5 Okey. kali RM20. Betul tak cikgu? Okey. 5. Aha. Okey, jumlah yang nak didarabkan operasi darab Betul. RM20. Okey. Betul, tepat sekali. Tepat Fan. sekali. Nasib baik. Nampak. Makin lama makin tinggi aras dia kita buat. Itulah tu. Nombor yang senang murid pun, "Alah cikgu, cepatlah bagi yang tinggi sikit." Okey, lepas ni kita bagi yang tinggi sikit. Lepas ni lagi susah. Lagi susah. Okey. Seterusnya, kat situasi seterusnya, sebuah basikal. Basikal. Ifan nampak tak berapa jumlah sebuah basikal? Boleh sebutkan cikgu? RM Okey. RM123. RM RM123 adalah harga bagi sebuah basikal. Satu basikal. Sebuah basikal. Okey. Okey. Berapakah harga bagi 3 buah basikal? Okey, nak beli 3 lah ni. Jadi nilai tadi satu buah harga dia 123. Sekarang 3 buah basikal. Aduh. Uish. Susah tu nak kira tu. Banyak pula tu. Okey. Jadi kita sebelum kita buat operasi, kita faham dulu ayat matematik. Okey. Ya, betul. Jadi dekat sini ada 2 pilihan adik semua. Oh, 2. Ada 2 pilihan kan? Okey. Sebelah kanan ke sebelah kiri Abang Irfan ni? Cuba teka dulu. Ingat balik kata kunci Ingat tadi. balik. Berapa harga sebuah basikal dan berapa kuantiti yang dia nak beli. Itu yang kena ingat. Kalau tadi harga sebuah basikal RM123. Betul. Kita nak beli 3 biji buah basikal. basikal. Dan ini daripada satu adik-adik semua, mestinya sebelah kiri. Ya. Okey. Betul. Baik, kita letak dulu. Okey. Okey. Yep. Betul cikgu Boleh, betul. Okey, baik. Okey, ini adalah ayat matematik. Ayat matematik. Tapi ayat matematik yang tidak lengkap dengan jawapan. Itulah tu, kena Daripada kira lah pula. Ya, betul. Kadang-kadang permasalahan ayat matematik untuk operasi tambah lain, tolak lain, darab lain dan juga bahagi. Tapi kita untuk kelas yang lemah, sederhana, kita bagi arat yang aras-aras rendah. Aras rendah. Macam tadilah. Okey, faham. 3 keping. Contoh cikgu bagi contoh sebelum cikgu buat pengiraan. Silakan cikgu. Okey, ini adalah RM5. RM5.
cikgu mempunyai 2 keping RM5. Nampak? Jadi kalau murid tahu, mestilah nilainya makin bertambah. Betul. Nilainya makin besar. Balik kepada operasi sebelum darab, dia ada tambah. Jadi dia adalah tambah yang berulang. RM5 tambah RM5, jawapannya RM10. Betul. Jadi kalau ayat matematik dalam operasi darab, 5 darab 2, RM5, darab 2, jawapannya 10. Okey. Ah. Sebab ada 2 keping kan? Darab dua. Kalau 3 keping, boleh cikgu ulang sekali? Silakan, cikgu. Kalau 3 keping, RM5 darab 3. Sebab kita ada 3 keping. Betul. Jadi jawapan dia, okey, RM5 tambah RM5 tambah RM5, jawapannya RM15. Tapi kalau 10, letih nak tambah. Kan kita tambah satu 10 kali kan? Letih, tak cukup tangan. Tak cukup Sebab tangan. itulah kita kena belajar operasi Darab. Ya. Okey. Okey. Jom kita belajar bagi jawapan yang satu. Kita nak mengira dah cikgu. Kita mengira. Okey. Yang soalan nombor 1 tu congak saja. Jadi kita tak perlu menulis pun. Tak apa, kita dah tahu jawapan. Baik. Tapi Ipam boleh ready dengan jawapan. Okey. RM1. Okey. RM1 darab 3 keping. Ada 3 keping duit RM1. Yeah, 3 keping 3 keping duit RM1. Okey. Jadi nilainya senang. Murid yang bila soalan yang senang, dia cepat jawab, dia seronok. Berlumba-lumba nak jawab. Okey, jom Irfan kita kira. Okey. RM1, RM2, RM3. Saya nak jawab cikgu. Macam itulah kalau kelas berlumba. Bila soalan senang berlumba. Bila soalan susah, semua ke belakang. nanti kita tengok. Okey, Irfan. Kalau Irfan tahu, sila tulis jawapan. Okey, baik. Jangan lupa dia punya nilai mata wang. Okey, baik. Tulis kat whiteboard pun tak apa. Jangan buat tak apa. Jelas kita tak ada masalah. Okey. Baik. Okey, cikgu saya mak RM RM3. Okey, ada RM. Ada RM. RM3 ada. Okey, jawapan Irfan. Betul. Okey, cikgu, Irfan ada soalan. Okey. Kalau Irfan tulis R dengan M ni huruf kecil, salah ke betul? Okey. RM, bagus soalan tu. RM adalah simbol rasmi untuk ringgit Malaysia. Okey. Okey, dalam buku tata bahasa ataupun buku teks memang ditekankan RM adalah huruf besar. Okey. Jadi kalau kita betulkan, kita dari segi bahasa penulisan memang huruf kecil. Tapi ringgit Malaysia adalah nama khas. Nama khas. Jadi kena huruf Besar. Ya. Okey, jadi yang betulnya huruf besar. Adik-adik semua, bukan huruf kecil. Okey. RM RM3. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Pun congak juga. Kita cuba guna kombinasi tambah. Sebelum baik. kita pergi yang lebih advance sikit. Okey. Okey, duit RM RM20. Banyak duit cikgu, bagilah ke Irfan sikit. Berapa keping tu? Ada 4. Okey, jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Baik. Soalan dia, 4 keping RM RM20. RM20. Okey. Jadi untuk permulaan kita cuba guna operasi tambah. Tambah dulu. Okey, 20. Murid-murid ni kalau tambah wang ni dia cepat sikit. Dapat duit raya, terus dikira. Terus kira kan? Orang bagi lain terus kira semula. Terus kira. Orang bagi lain terus kira. Sama macam ni. Okey, jom kita kira Irfan. RM20 tambah RM20. Okey, 40. RM20 Tambah lagi RM60. tambah RM20. 80. Ya, jawapannya adalah RM RM80. Okey, silakan. Tulis dulu. Okey. RM 80. Okey. Okey, itu adalah cara congak mudah. Yang menggunakan bahan mewujud contoh wang. Sekarang kita pergi soalan nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4. Kita guna kaedah yang cikgu nak kenalkan kepada Irfan. Silakan. Irfan ada whiteboard kan? Okey, cikgu tanya. Okey, cikgu depan sikit. Silakan cikgu. 5 darab RM RM20. Okey. Kadang-kadang kita ajar untuk murid kelas biasa bentuk lazim. Tapi murid kelas yang sederhana ni dia sukar menghafal sifar. Faham. 2 darab sifar pun tetap 2. Jawapannya sifar. Jadi kita try buat kaedah bentuk lidi ataupun bentuk persilangan. Okey. Okey, kita tengok RM RM20. Dah ada ayat matematik. Jadi cikgu terus kepada nombor RM20. Okey, ada 2. Okey, darab 5. Okey, ini bentuk yang pertama Okey, bentuk Irfan boleh buat juga ke? Boleh. Okey, baik. Okey. Irfan buat
Okey. Okey. Baik. Okey, kita tengok 2. Jadi ada 2 lidi. 1, 2. Okey. 1, 2. Okey. Sifar tak ada lidi. Tak ada lidi. Tadi kita buat hanya garis putus-putus. Okey. Nanti kita takut confuse. Okey. Darab dengan 5. okey, jadi 5 lidi melintang. 1, okey. 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, dah terlebih sikit. Tarik sikit. 1, 2, 3, 4, Bawah sikit. 5. Biar silang tu kena semua. Okey, baik. Okey, jom kita kira. Okey, kita mula dengan rumah yang belakang besar. Okey, sifar. Kalau dari putu-putu ni tidak ada persilangan lah berlaku. Betul, faham. Jadi, jawapannya sifar. Okey. Kita letak bawah sekali, cikgu. Yes, bawah sekali. Baik. Okey. Letak sifar. Okey. Okey. Okey, 2. Ini terpaksa kita belajar mengira kepada murid-murid ni. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, Okey. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, okey. Jadi ada 10 kita tulis titik persilangan. 10. Okey. Tulis 10. Okey. Jadi kita selesaikan, kita tulis jawapan yang betul sebab ini tidak lengkap. 20 darab 5 ataupun 5 darab RM20. Jangan lupa RM besar. RM100. Oh, macam tu rupanya. Faham tak Irfan? Faham. Kadang-kadang betul lah cikgu semak balik dengan Bentuk lazim. dalam bentuk lazim. Murid kat sini dia jadi hang bila dah ingat sifir. Sifar darab 5 kita terang sifar 2 darab 5 makan masa. Berapa? 2, 4. Tapi biarlah kita nak belajar nak bagi dia seronok supaya dia tak stres dengan nombor yang besar. Belajar mengira balik. Biar lambat tapi dia faham dan dapat menyelesaikan masalah darab wang. Darab wang. Biar lambat asal dapat. Betul. Itu baru kita dapat mengukur mereka menguasai punya tahap penguasaan 3. Okey. Dia dapat menyelesaikan operasi asas. Baik. Boleh, Fan? Boleh, cikgu. Mari. Okey, kita pergi contoh. Pergi contoh yang lain. Boleh. Okey, kita pergi contoh yang lain yang lebih besar sikit nombor dia, okey? Alamak, makin susah ni. Macam mana nak kira ni? Okey. Okey. Ifan nak cuba ke ataupun cikgu tunjuk dulu? Cikgu tunjuk dulu. Okey, boleh. Silakan. Okey, 3 darab RM RM123. Okey, kita tak galakkan tulis RM dalam pengiraan takut pening untuk murid. Okey, kita tulis murid nombor kelas sahaja. kita tulis nombor je. 123 darab 3. Okey. Okey. 1 lidi. 2 lidi. 3 lidi. Okey. Okey. Seterusnya melintang. Ada 3. Betul. 3 yang kita perlu darabkan. 1, 2, 3. Okey. Okey, faham. Okey, boleh Irfan Kira? Lengkapkan jawapan. Jawapan di bawah, okey? Irfan cuba. Okey. Kita kira titik persilangan, cikgu kan? Yes. Okey, maknanya. Kalau boleh kira mula daripada belakang. Dari belakang dulu. Belajar Okey. biasakan mula dari belakang. Baik. Ya, ada 1, Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tulis jawapan bawah sekali. 9. Baik, 9 cikgu Ya. Cikgu, Ifat tanya kenapa kita kena kira dari belakang cikgu? Okey, kebiasaannya kita nak biasakan macam bentuk yang normal yang kita belajar kelas biasa belakang, kita mulakan dengan sa. Betul. Supaya nanti boleh. Cikgu suruh depan boleh. Tapi kita biasakan yang mula daripada nilai sa puluh ratus. Okey. Macam tu. Kita ikut kebiasaan matematik lah. Betul. Baik. Besarkan sikit aku tak nampak. Okey. Jadi ada berapa persilangan di situ? 9 cikgu. 9. Okey, baik. Okey. Baik. Okey, seterusnya? Persilangan yang kedua. 2. Okey. Darab dengan 3. 3. Kita kira berapa titik persilangan yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cikgu. Ya, Okey. tulis jawapan 6. 6. Okey, good. Dan last sekali. 1 darab 3. 3. Okey. Berapa adik semua? Okey, kita tengok kat sini. 1, 2, 3. Okey, jawapannya 3. Okey, lengkapkan dia. Lengkapkan yang paling penting jawapan. sekali. Jangan lupa kita punya nilai mata wang kita Malaysia ringgit. Ringgit Malaysia. Maafkan saya. Okey, RM.
Okey, 369. Okey. Okey, cikgu tanya Ifan. Adakah Ifan faham dan seronok dengan kaedah ni? Sangat cikgu, sangat. Sebab sebelum ni Ifan tak pernah belajar. Dekat sekolah dulu Ifan pakai yang Betul, kaedah lazim. lazim. Betul. Ya. Jadi bila Ifan dapat belajar satu yang baru, ia membuka perspektif yang baru pada Ifan. Oh, ini adalah cara yang alternatif untuk kita lakukan operasi darab. Kalau boleh, kalau nombor yang lagi ada titik, ada ringgit, ada sen, itu lagi mencabar. Okey. Kita pun boleh buat, tapi kita adakah masa kita cukup? Okey. So, rasa Ifan ada soalan? Ifan pernah nampak kaedah ni digunakan oleh orang-orang di Jepun. Betul tak cikgu? Sebenarnya kaedah ni cikgu jumpa dalam masa cikgu buat kajian tindakan untuk murid-murid murid-murid yang lemah di sekolah cikgu. Kemudian cikgu tengok Google, YouTube dan yang terbaru TikTok. Memang dia dah viral dah benda ni. Jadi benda tu cikgu dah buat. Lepas tu bila orang dah viral, jadi cikgu pun rasa, benda ni memang semua orang. Jadi kita tahu siapa penciptanya. Cikgu hanya guna dan kongsi kepada murid-murid. Betul. Yang mana kita ada Betul ilmu tak? tu kita kongsikanlah. Ya, betul. Dan ini adalah cara yang sesuai untuk adik-adik kita yang mempunyai tahap penguasaan yang sedikit lemah Ya, lah betul. sederhana kan. Jadi ini adalah cara terbaik untuk anda semua. Okey cikgu, kita nak berehat dulu boleh? Boleh. Baik, kalau macam itu kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Banyaknya duit. Bertemu kembali bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM. Minta maaf lah tadi terleka sikit Teruja tengok duit banyak ya. Duit ni kan. Okey cikgu, hari ni kan kita dah belajar cara untuk bertutur, menyebut, mendengar, menyebut, menulis lagi, dan mengira. Melibatkan Itu apa? operasi Darab. Baik. Jadi cikgu, untuk segmen yang terakhir ni apa pula yang kita akan lakukan ni? Okey, terakhir adalah rumusan daripada cikgu untuk menguji tahap pencapaian Ifan. Oh, maknanya ada kuis lah ni. Ya. Betul lah tu, kita masih dalam rancangan kuis betul-betul peringkat tu. Hadiah belum dapat. Okey, nanti pilihlah hadiah. Okey. Okey. Okey, Ifan, cikgu uji dengan soalan yang pertama. Jeng. Sebutkan nilai wang yang ada di hadapan cikgu. Okey, baiklah. Jawapan bagi soalan tersebut adalah RM RM14 ringgit 60 sen. Boleh ulang balik? Cikgu. RM Okey. RM14.60. Betul atau tidak? RM RM14.60. Betul. Satu markah untuk Irfan. Okey. Boleh menang untuk sekolah saya. Baik. Soalan yang kedua. Ini pengukuran cikgu untuk memberi markah kepada Irfan secara keseluruhan. Baik. Sebutkan nilai yang berada di tangan cikgu. Baiklah. Nilai tersebut adalah RM RM37.50. Okey. RM RM37.50. Betul. Okey, 2 markah untuk Irfan. Okey, sekolah kita kena menang tau. Maknanya Irfan dah boleh sini, semua dah boleh menguasai kemahiran mendengar dan bertutur nilai wang. Okey. Sekarang kita tengok ayat matematik dan penyelesaian dia secara congak. Baik. Adakah Irfan dah kuasai ke belum? Okey, di tangan cikgu. Okey. 3 keping RM10. Jawabnya RM25. Boleh Irfan sebut ayat matematik dia? Okey, 3 keping RM10 sama dengan RM25. Betul atau salah ayat matematik ini? Irfan rasa Atau ada kesalahan perlu kat pengiraan? situ. Perlu pengiraan ataupun perlu congak saja? Irfan congak saja. Irfan dapat lihat ada satu kesalahan pengiraan di sini. Ya. Okey. Kalau kita darabkan RM10 dengan 3 kali, jawapannya akan jadi RM30. Ya. Bukan 25 minit, salah tu. Maknanya sini Irfan dah dapat menguasai dan dapat membezakan kesalahan. Okey. Bagus Irfan. 3 keping RM10. Jawapannya adalah RM30. Okey, tanya Irfan.
Okey. Kalau Irfan betul semua ni, boleh tak Irfan dapat mainan yang awal-awal tadi tu? Nanti cikgu kena tanya tokek kedai. Tadi tu kita dah. Ada lagi tokek kedai. Cikgu hanya kuli tadi, penjual. Okey, seterusnya. Di tangan cikgu ada kad lagi. Cikgu baca. 5 keping RM1 sama dengan RM5. 5 keping RM1 sama dengan RM5. Betul atau salah ayat matematik ini, Ifan? Okey, baik. Kita baca balik. 5 keping RM1 sama dengan RM5. Ya. Jadi cikgu, saya kunci jawapan itu. Jawapannya adalah betul. Betul? Betul, saya yakin. Betul? Betul ke tak? 5 darab RM1. Betul. Jawapannya RM5. Yes. Ya. Lagi satu markah untuk 4 soalan markah saya. untuk Irfan. Okey. Dan soalan terakhir, kalau kita ada masa lagi, kita pergi ke soalan bonus. Tapi Silakan, kita tengok soalan ni. Okey, di tangan cikgu ada kad situasi. 4 keping RM5 sama dengan RM25. Betul atau salah? Okey, kalau kita baca balik. 4 keping RM5 sama dengan RM25. Cikgu tak tunjuk soalan. Cikgu suruh Ifan mendengar. Dan kalau boleh menulis ayat matematik. Kemudian mengira. Congak. Baik. 4 keping RM5. RM5. Okey. Betul atau salah? Kalau Ifan lihat dekat sini, ada sesuatu perkara yang muskil mengenai pengiraan tersebut. Tengok, cikgu nak Irfan congak atau cikgu nak Irfan buat aktiviti mendarat? Okey, lagi cantik buat aktiviti mendarat. Okey. Menggunakan kaedah bentuk lazim ataupun bentuk lidi. Irfan suka yang mana? Kita guna bentuk yang cikgu ajar tadi lah. Bentuk Okey, ini. boleh. Okey. 4 keping RM5. Okey. Maknanya kita letak 4 dengan 5, cikgu kan? Yes, 4, 5. Okey, 4 dengan 5. Okey. Baik. Pertama sekali kita tarikkan 4 ke bawah dulu kan? 4 ke bawah. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang ni ada 5 kan cikgu? Ya. Melintanglah. Melintang 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kita akan Kira titik persilangan dia tu. Baik, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maknanya dekat jawapan tadi apa, cikgu? RM25. Adakah betul atau salah? Salah, cikgu. Okey, jadi jawapan ni yang betul adalah RM 2. tulis RM. RM Okey. Okey, saya sini lah. Tak apa, tulis RM. Okey. RM20. Ini jawapan yang sebenar, cikgu. Betul, Irfan. Okey. Tahniah. Okay, Irfan dah kuasai apa yang cikgu nak ajar tadi daripada segmen 1 hingga segmen 2. Irfan dapat menguasai dengan baik. Okey, Dapat menyelesaikan terima kasih. masalah darab. Cikgu harap bila Irfan dapat sesuatu yang baru, Irfan boleh kongsi kepada rakan-rakan di luar sekarang. Baik, cikgu. Ada Irfan nak soalan lagi ataupun Irfan ada soalan nak tanya kepada cikgu? Sebab Irfan rasa Irfan pun dah memahami mengenai cara untuk kita kuasai untuk mendarab ni kan, cikgu kan. Dan Irfan yakin adik-adik dekat rumah pun yang menonton kita hari ni pun telah dapat mengasai sama macam Irfan dapat hari ni. Dan Irfan ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di rumah. Dan sekarang ni cikgu, Irfan nak tanya sedikit, apakah rumusan tentang apa yang kita belajar hari ni? Silakan, cikgu. Okey, yang pertama sekali daripada aktiviti yang cikgu buat. Okey, Irfan dapat memahami, dapat berkomunikasi tentang wang, mendengar dan bertutur nilai wang dengan baik. Betul. Okey, yang kedua, dapat membina ayat matematik dengan baik. Menggunakan operasi yang betul. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah melibatkan darab wang. Betul. Jangan guna kaedah tambah tolak, kaedah macam tu lain. Lain. Bahagi jangan guna. Jangan Ini guna. hanya untuk darab. Darab. Topik kita ini adalah darab wang. Mungkin bahagi nanti kita buat cara lain pula. Okey, episod seterusnya lah. InsyaAllah kalau dijemput. Boleh. Okey. Jadi Itu saja. Okey, baik. Kalau macam tu, cikgu,
Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Wan K kerana bersama saya hari ini mengajar saya dari A to Z untuk kita fahami dan kuasai subjek matematik, numerasi dan literasi darab wang dengan baik. Irfan harap selepas ini Irfan akan dapatlah mainan-mainan tu seperti yang dijanjikan sebab Irfan betul semua janjikan. Tahniah. Terima kasih Cikgu. Dan tahniah juga kepada semua penonton yang berada di rumah kerana berjaya menguasai subjek darab wang hari ini. Baiklah Cikgu, terima kasih lagi sekali. Dan harapkan kita dapat bertemu lagi insya-Allah. Okey, kita akan kembali di rancangan Mahir Didik TV KPM pada esok hari jam 2 hingga 4 macam biasa. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.